Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, saya nak share dengan korang semua video pasal sambungan Heiji Koyak dengan Konen Edogawa ataupun Shinichi Kudo. Hari tu saya ada upload video pasal episod yang ke-1024, yang mana dalam episod tu Konen Edogawa ataupun Shinichi Kudo dan Heiji Hattori telah pun dicabar oleh Oka Momiji untuk menyelesaikan satu kes. Dan dalam episod tu juga Heiji Hattori ni sampai koyak dengan si Konen Edogawa tu. Kalau korang nak tahu sebab apa, korang kena layanlah video saya yang lepas yang saya dah upload hari tu, yang bertajuk Heiji Koyak dengan Konen Edogawa. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, korang kena layan episod tu lah. So dalam video kita pada hari ni, saya akan bagi tahu dekat korang semua episod yang ke-1025, macam manakah dia punya keputusan, siapakah yang menang dalam pertandingan tersebut, adakah Shinichi Kudo ataupun Heiji Hattori. So tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan video kita pada hari ini. Dalam episod yang ke-1025 yang bertajuk Oka Momiji Challenge Part 2 ni, kita dapat tengok dalam episod kali ni memang agak sengit lah persaingan dia kan. Yang mana selepas mendapat beberapa petunjuk dan hint, kedua-dua mereka ni nampak macam sama-sama mampu untuk bertanding. Sampailah apabila si Heiji Hattori ni dapat tahu yang pada hari tersebut ada satu event yang penting akan diadakan di pelabuhan tersebut, dan event tu hanya akan berlaku sekali sahaja dalam setahun. So maknanya kalau dia terlepas event tu untuk tahun ni, dia kena tunggu setahun akan datang baru dia boleh lalu balik ataupun baru dia boleh rasa balik event tu lah kan. So apa yang Heiji Hattori fikir masa tu dekat event tersebut memang sangat-sangat menarik lah. Sehingga kan dia nak jadikan event ni sebagai satu tempat untuk dia meluahkan perasaan dia kepada Kazuha. Dia nak bagi tahu isi hati dia dekat Kazuha yang dia ni sebenarnya cintakan Kazuha. Bila benda tu dah bermain-main di fikiran Heiji Hattori ni, maka dia punya konsentrasi, dia punya fokus pun terganggu lah untuk menyelesaikan kes tersebut. Dan kebetulan pula masa Heiji Hattori tengah ralik, orang kata tu, masa dia tengah hilang fokus tu, si Konen Edogawa ni terdengar petunjuk yang agak penting lah kan. Perbualan antara tiga beradik ni yang mana abang sulung dia tu dah mati. So bila dia dengar benda tu, Konen Edogawa masa tu dia dah dapat selesaikan dah. Maknanya Shinichi Kudo dah tahu dah siapa sebenarnya pembunuh dalam kes kali ni. Dalam erti kata lainnya, dalam pertandingan ni sebenarnya Shinichi Kudo dah menang dah, dan Heiji Hattori sepatutnya dah kalah. Tapi masa Konen Edogawa tengah excited bila dia dah tahu jawapan tu, masa dia nak bagi tahu tu, dia pun tengok dekat Ran Mauri. Bila dia tengok dekat Ran Mauri, dia tengok muka Ran Mauri sedih je. Muka Ran Mauri buat muka masa sama macam mana muka Ran Mauri masa kecil dulu. Pernah ada satu masa tu dia berebut donat dengan si Shinichi Kudo ni. So bila Shinichi Kudo dapat dulu, muka Ran Mauri pun bertukar sedih dan masam. Dan muka yang dia buat masa tu sama dengan muka yang dia buat masa dia kecil-kecil dulu. So bila si Konen Edogawa ni tengok, dia pun macam pelik lah kan. Kenapa Ran Mauri buat muka macam ni, sedangkan dia dah nak menang lah ni. Dia dah mampu untuk menyelesaikan kes ni. Tapi bila dia fikir-fikir balik, dia tengok muka Ran, dia kata apa yang dimaksudkan oleh Ran ni sebenarnya adalah dia tak nak Shinichi menang. Dia nak biar Heiji Hattori yang menang. Dan kebetulan masa benda tu berlaku, si Iori ni nampak perubahan pada muka Konen Edogawa. So dia pun suruhlah Oka Momiji tanya adakah sebenarnya Shinichi Kudo dah berjaya untuk menyelesaikan kes ni. Tapi memandangkan Konen tengok muka Ran yang sedih dan dia tahu Ran memang sengaja nak biarkan Heiji Hattori menang, maka Konen pun kata yang dia tak dapat apa-apa mesej pun daripada Shinichi Kudo. Kemudian Konen Edogawa ni sengaja cakap kuat-kuat petunjuk yang dia ada supaya Heiji Hattori dapat dengar. So bila Heiji Hattori dengar apa yang Konen cakap ni, Heiji Hattori pun dapat menyelesaikan kes tersebut. So bila benda tu dah berlaku, memandangkan Heiji selesaikan dulu sebelum Shinichi bagi jawapan, maka Heiji dikira menang dalam challenge Oka Momiji ni. Dan akhirnya Oka Momiji terpaksalah delete balik rekod yang Heiji cakap tu, dan Heiji pun terlepaslah daripada melakukan apa yang disuruh oleh Oka Momiji. Masa dia selesaikan tu memang Oka Momiji excited gila lah. Oka Momiji siap cakap lagi, my future husband is cool. Dia memang dia nak gila dekat si Heiji Hattori ni. Dia siap cakap bakal suami dia lagi. So
Bila Heiji Hattori dah berjaya selesaikan kes tu, dia terus cepat-cepat tarik tangan Kazuha untuk naik ke satu tingkat yang tinggi, untuk dia tunjuk dua kapal yang tengah berlabuh dan untuk dia luahkan isi hati dekat Kazuha. Tapi masa tengah syok-syok dia cakap layan perasaan dia tu, tiba-tiba si Kazuha ni dah hilang dah. Bila dia tengok, yang ada kat sebelah dia hanyalah Konen Edogawa saja. Rupa-rupanya Kazuha dah turun bawah disebabkan oleh Iori bagi tahu dekat Kazuha yang Oka Momiji nak ajak dia ambil gambar sekali dengan Ran Mauri. Aduh, melepas lagi kali ni. Nampaknya Heiji Hattori masih lagi tak dapat nak luahkan perasaan dia dekat si Kazuha. Dan Hattori pun perasan sebenarnya yang Shinichi Kudo dah berjaya selesaikan kes ni sebelum dia. Tapi Shinichi Kudo sengaja bagi dia menang. Dan Shinichi pun cakap dekat dia yang kali ni Shinichi bagi dia menang sebab dia banyak terhutang budi dengan Heiji Hattori masa dekat school trip hari tu. Yelah, sebab masa school trip hari tu Heiji Hattori lah yang banyak membantu dia. So selamatlah Heiji Hattori daripada si Oka Momiji ni. Dan antara benda yang menarik yang kita dapat tahu, pada penghujung episod kali ni kita dapat tahu yang keluarga Haneda Koji merupakan keluarga yang orang kata berpangkat dan berkedudukan tinggi dekat Jepun ni. Dan Haneda Koji juga merupakan salah seorang yang kaya. Dan Haneda Koji juga merupakan abang angkat kepada Haneda Shukichi. So daripada episod ni lah kita tahu bahawa sebenarnya Haneda Koji ni bukanlah orang yang biasa-biasa yang telah menjadi mangsa kepada pil APTX 4869. Bukan sahaja merupakan seorang juara shogi yang hebat, tapi dia juga merupakan anak kepada keturunan yang orang kata keturunan yang baik-baik dan keturunan yang kaya yang berada di Jepun. So itulah perkongsian tentang episod yang ke-1025 yang saya dapat kongsikan dengan korang semua. Kalau saya ada sebarang kekurangan, saya minta maaf. Dan kalau korang ada info-info menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi